KPM. Ya Allah, siapa punya sepah ni? Ni tak lain tak bukan ni Irfan ni. Aduh, Irfan. Habis ni bersepah. Ui, bersepah betul ni. Aduh, penat ni. Allah, banyak betul barang dia sepahkan. Allahu Akbar. Hai, Irfan. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Kenapa macam busy sangat ni? Muka marah-marah, muka merah-merah ni kenapa? Tak marahnya. Ni, bersepah kat bawah tu kan. Ha. Saya pula yang kena angkat kat Siapa sini. yang buat ni? Irfan kan buat. Kita pula kena. Saya ni dah lah best student, cikgu, kat sini, kat sekolah ni. Itulah, saya tengah buat kerja tadi tu. Irfan datang sini buat kerja ke? Cikgu, inilah kerja saya. Saya lah pengenali rancangan Mahir ni, cikgu. Oh, okey. Alright. Okey, baiklah, cikgu. Agak-agaknya kan, apa yang kita akan belajar hari ini dan siapakah guru di sebelah Irfan ni? Jom kita saksikan dahulu video profil guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Anda masih bersama saya untuk jam kedua ini dan kita akan belajar mengenai TVET menengah atas tenaga dan kuasa kerja dalam sistem mekanik. Okey, bersama dengan cikgu kita, Cikgu Faiz. Nampak tak? Handsome orangnya. Okey, cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, macam biasa kita kena patuhi SOP. Jadi, Irfan dah minta cikgu untuk menggunakan gel pembasmi kuman. Dipersilakan. Okey. Baiklah. Okey, Irfan pun nak juga. Dan selepas itu, kita buka pelitup muka dan simpan di sampul yang disediakan. Alright. Cikgu ni tadi marah-marah saya. Bukan saya, cikgu. Orang lain tu. Orang lain dia? Orang lain, cikgu. Bukan saya. Okey, baiklah. Dan yang paling penting sekali, kita kena jaga jarak fizikal kita sekurang-kurangnya 1 meter untuk kita putuskan rantaian penularan COVID-19. Baiklah. Cikgu dah bersedia? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya pun dah bersedia. Baiklah. Sebelum itu, apa kata cikgu kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah siapa? Cikgu dari mana? Berapa tahun mengajar? Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Nur Faiz bin Abu Bakar. Saya dari College Vocational Slim River dan saya ada satu pesanan je daripada College Vocational Slim River. Mereka menyampaikan salam kepada semua penonton-penonton semua, termasuklah Irfan. Waalaikumsalam kepada anda yang menonton. Okey, baiklah cikgu. Dah berapa lama cikgu mengajar subjek TVET ni? Saya mengajar lebih kurang dalam 5 tahun. 5 tahun. Okey, 5 tahun. Dan itulah 5 tahun. Okey, 5 tahun. Bagi saya itu antara masa yang banyak juga. Jadi, cikgu akan berikan ilmu tentang apa yang kita akan belajar hari ini dan itulah ilmu yang akan dicurahkan sedikit. Okey? Ya, betul. Baiklah, tadi Irfan cerita yang kita akan belajar mengenai TVET, tenaga dan kuasa kerja dalam sistem mekanik. Jadi, apa barang-barang ni, cikgu? Apa yang kita akan belajar? Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so hari ini hari ini kita akan belajar tentang tajuk kerja dalam sistem mekanik. Okey, tajuk kerja ni sebenarnya kalau Irfan nak tahu, dia sebenarnya selaras ataupun dia terbahagi kepada dua kategori. Okey. Yang pertama, kategori di mana kerja dijalankan secara linear. Okey. Linear tu maksudnya lurus. Okey. Kemudian kerja yang dijalankan secara putaran. Putaran. Ada dua jenis lah. Ada 2 jenis. Okey. Tapi sebelum tu cikgu akan masuk dulu berkaitan dengan kerja yang dijalankan secara linear. Okey. Kalau semua nak tahu, okey, ini adalah formula di mana yang menunjukkan bahawa objek itu ataupun kerja yang dijalankan secara linear. Okey. Okey, kalau boleh anda semua lihat kat sini, yang terpapang di sini adalah W bersamaan dengan Fs. Dan okey, F ni Irfan tahu apa dia F ni? Irfan rasa force ataupun daya. Ya, betul. Betul pandai, kan? pandai Irfan. Okey. F ni adalah daya dan S ni adalah sesaran. Okey, sesaran. W ni merujuk kepada work lah ataupun kerja dalam bahasa Melayunya. Jadi, apa hubungan kait dengan force dan daya dan juga sesaran dengan kerja? Jadi, kerja ni adalah hasil darab di antara daya dan juga sesaran. Okey, barulah kita dapat kerja itu. Formula dia W sama dengan
FS. Tapi ini untuk yang gerakan secara linear. Betul. Kita ada satu lagi kerja yang gerakan yang menghasilkan gerakan secara putaran. Yes, ini formula dia. Okey, maksudnya W sama juga kerja, okey, bersamaan dengan torque theta. Apa itu torque? Apa itu torque, cikgu? Apa itu torque? Dan apa itu theta? Okey, torque ini adalah daya yang dikenakan kepada objek yang akan menghasilkan putaran. Okey. Baik. Manakala yang theta ni adalah sudut darjah putaran objek tersebut. Sudut darjah putaran objek tersebut. Okey. Contohnya macam 30 darjah, 40 darjah, bagaimana dia putar. Okey, macam itulah. Okey. Baik. Itu data itu melambangkan darjah itulah. Yes, betul. Baik. Jadi formulanya adalah W bersamaan dengan torque theta. Okey, baiklah. Selepas itu, cikgu, apa lagi kita akan itu Ifan buat lagi satu kad tu, cikgu. Apa tu? Okey, nampak satu kad ni kan? Betul. Okey, sebelum tu saya nak tanya Irfan lah. Okey, Irfan tahu tak apa unit work untuk gerakan linear dengan work ataupun kerja untuk gerakan putaran? Ifan ada belajar bunyi kat sekolah tu, tapi cuba ingat maaflah. balik. Ifan rasa unit dia mula huruf J, betul tak, cikgu? Betul. Mula huruf J. Betul. Kejap. Okey. Joel. Ifan betul ke salah? Betul. Joel, betul. Betul. Okey, inilah persamaan dia, iaitu unit SI unitnya Joel, J-O-U-L-E, Joel. Okey. Jadi ini adalah SI unitnya lah. Ya. Dan cikgu, Ifan nampak dekat sini kan, kita ada banyak barang ni kan. Ini untuk apa sebenarnya? Okey, ini sebenarnya cikgu nak menunjukkan aplikasi-aplikasi yang akan cikgu demonstrate sebentar tadi untuk kita lebih memahami tentang tajuk kerja ini. Baiklah. Cikgu, sebelum tu Ifan nak tanya cikgu, adakah semua pekerjaan atau aktiviti kita ni dikategorikan sebagai kerja? Okey, sebenarnya Ifan kena fikir juga kerja ini mesti ada dua syarat ataupun dua orang kata apa? Syarat lah kan. Okey, yang pertama, kerja ini akan terjadi sekiranya ada daya dikenakan. Ada daya dikenakan. Yes. Yang kedua, kerja ini akan terjadi sekiranya objek tersebut disesarkan. Okey, baik. Disesarkan maksudnya dia bergerak daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Maksudnya dari point A ke point B. Ya, betul tu. So itu adalah cara untuk kita identify ataupun mengenal pasti apakah itu kerja. Ya, betul tu. Okey. Baik, cikgu, dalam kehidupan seharian, apakah contoh-contoh kerja yang kita boleh ceritakan dekat penonton di rumah? Antara contohnya lah. Okey. Antara contohnya kan, sebenarnya saya nak ungkit balik apa yang saya dah buat tadi kan. Betul. Saya telah angkat kotak, betul. Bila saya angkat kotak, bila saya mengenakan daya pada kotak tersebut daripada bawah ke atas, saya mengenakan daya, betul. Ada dan daya. saya bawa daripada bawah ke atas, bermaksud ada direction ada direction dan arah, dan juga ada sesaran. Dia punya sesaran dia daripada point A ke point B. Jadi itulah kerja. Itu sebab tu saya cakap saya tengah buat kerja. Macam tu. Baiklah, cikgu. Contohnya kalau kita tidur, cikgu. Adakah itu kerja? Rasa-rasanya kalau Irfan tidur berjalan, kerja ke? Kalau tidur berjalan, adalah kerja. Ada kerja? Ke tak ada? Sebenarnya tidak. Sebab Irfan masih berjalan. Tak ada daya yang dikenakan pada Irfan untuk Irfan berjalan. Maksudnya, kalau kita tidur, kita tidak melakukan kerja. Walaupun kita tidur sambil berjalan. Kalau contohnya Irfan tidur atas katil, lepas itu Irfan bangun, adakah itu daya? Okey. Kita kena faham apakah maksud daya. Daya ini adalah daya yang dikenakan pada suatu objek. Kalau Irfan bangun, ada orang menolak Irfan ke? Ataupun ada orang tarik Irfan ke? Tak ada kan? Irfan bangun sendiri. So tak ada daya yang dikenakan pada Irfan. Jadi confirm pasti itu bukan kerja. Baik, tapi kalau contohnya kan, kalau Irfan dikejutkan oleh ibu Irfan kat rumah tu untuk bangun subuh ataupun bangun sahur kan, sekarang di bulan puasa. Betul. Bila Irfan ditarik oleh ibu Irfan, ada daya. Yes, betul. Ada daya. Okey, dan sebab itu ditarik pula ke dapur, ada sesaran. Ya, betul. Ada sesaran. Jadi itu adalah kerja. Okey, baiklah cikgu, terima kasih banyak untuk segmen pertama ni. Tapi sebelum itu Irfan nak kongsikan kepada anda semua satu kad untuk adik guru dihantar khas oleh pelajar kita. Jom kita buka dalamnya ada apa. Okey. Cikgu cantik kan kad ni, cikgu? Oh, cantik, warna kuning, favorite. Itu dah kegemaran cikgu. saya. Adik guru dapat banyak benda, mesti dapat banyak hadiah kan? Banyak sangat. Okay. Nampak tak dalam ni? Kreatif tak, cikgu? Ya Allah, cantiknya. Kan? Dekat dalam ni dengan kata-katanya, to one of the few teachers who has managed to show how much they care every day about each and every one of their individual students.
Thank you, teacher. Happy Teacher's Day. Ada lagi dalam ni? Oh, ada. Kreatif lah. Thank you, teacher. Ada tingkap lagi tu. Okey. Okey, kita buka lagi sekali. Okay. Thank you, teacher dalam dia. Okey. Lagi satu. Ada lagi pintu, cikgu? Ada lagi. Ada lagi ke? Ada lagi? Ada lagi. Ada lagi. Oh, kreatif betul lah pelajar-pelajar kita ni. Iyalah tu, cikgu. Kita buka. Dalamnya tulis apa ni? Okey. Happy Teacher's Day dalam dia. Happy Teacher's Day. Baiklah cikgu, terima kasih banyak. Dan dari kiriman, tidak dikenal pasti. Maknanya pelajar ini dia macam kreatif sikitlah. Okey, jangan lupa untuk beri penghargaan kepada guru anda bersempena dengan Hari Guru yang akan berlangsung pada 16 Mei 2021. Termasuk Cikgu Faiz kita dekat sini. Okay. Silalah bagi. Silalah bagi dekat cikgu. Okey, baiklah. Kita akan berehat dulu, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi kan sebelum waktu kita berehat tu Irfan dah porak dengan cikgu. Nampak gaya cikgu nak ambil alih rancangan Mahir ni. Jadi Irfan balik dululah. Irfan, tunggulah dulu. Cikgu tak habis nak demonstrasi ni. Oh iya ke? Bukan cikgu nak halau saya keluar. Tak ada. Beg ni memang prop. Oh, prop. Okey cikgu. Irfan ingat Irfan nak kena balik rumah tadi. Cikgu nak sambung. Okey. Jadi cikgu, untuk beg ni cikgu kan. Cikgu nak ceritakan mengenai aplikasi kerja dalam kehidupan seharian, betul? Betul. Jadi macam mana kita nak gunakan beg bagasi ni? Okey, sebelum tu saya nak tanya pada Irfan lah. Ya, saya. Irfan pernah tarik beg bagasi ni ke? Ya, pernah cikgu. Cuba tarik sikit. Cuba tarik sikit. Okey, stop. Okey, stop. Nampak tak sebenarnya Irfan telah melakukan satu kerja. Okey. Tapi sebelum tu saya nak tanya Irfan lah, kan. Mana datangnya daya dekat situ? Okey, kalau berdasarkan apa yang cikgu ajar tadi, daya datang bila Irfan tarik bagasi itu. Ya, betul. Okey, dan mana pula sasaran yang telah dituju? Daripada situ, point A ke sini. Ya, betul. Nampaknya Irfan memang betul-betul faham tentang maksud kerja ni. Okey, itu cuba tarik ke sini balik. Cuba tarik ke sini balik. Okey. Nampak tak sebenarnya kita ni sebenarnya dalam kehidupan seharian kita banyak melakukan kerja tanpa kita sedari. Inilah salah satunya. Bila kita nak bercuti, kita akan ke lapangan terbang, betul? Betul, cikgu. Itu kalau kita nak fly keluar lah, kan? Tapi sekarang ni kan sebab COVID-19, tak boleh pergi jauh lah, cikgu. Kita kena berlancung di kawasan rumah saja. Kawasan rumah saja, di laman-laman rumah. Irfan nak jadi pramugara pun tak boleh. Itulah nasiblah. Okey, cikgu. Betul. Terusnya ada apa pula? Okey, kita balik kepada beg ni. Kita balik kepada beg ni. Dan tadi Irfan mengenakan daya tarikan. Betul. Tapi cuba Irfan tolak pula. Tolak Macam mana tu? Okey, macam ni. Tolak. Okey, daripada point A kepada point B. Betul. Jadi, adakah Irfan mengenakan daya pada beg? Betul. Ya, betul. Maksudnya, and then, adakah beg ini bagasi ini bergerak? Bergerak, cikgu. Ya, betul. Maksudnya, Irfan sendiri dah melakukan kerja pada beg tersebut. Sama ada tarik atau tolak, itu adalah perbuatan yang menggerakkan beg ini. Jadi, kita menggunakan daya kepadanya. Ya, betul. Dan itu adalah kerja. Okey, baiklah. Irfan nampak dekat sini macam-macam ada. Steering kereta, troli makmal, spana, bola. Jadi cikgu, apa yang kita akan buat ni? Okey, kita akan demonstrasi satu persatu barang-barang yang ada dekat depan ni. Baik. Dan kita akan mulakan dengan beg bagasi tapi dah selesai. Selesai. Kita akan mulakan dengan bola pula. Okey, bola ni saya dah beli lama dah tapi tak main-main. Sebab tu tak kurus-kurus. Lagi satu sebab PKP, cikgu. Ya, tak mainlah bola kan. Main lambung-lambung macam tu je. Okey, sekarang ni untuk bola ni, cikgu nak mendemonstrasikan macam mana kita melakukan kerja dengan bola ini. Baik. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak tanya Irfan lah. Ya, saya. Okey, kalau cikgu lambung bola ni ke atas, adakah cikgu membuat kerja? Melambung bola. Ya. Ya, mana datang daya?
cikgu menolak ke atas. Ya, betul. Cikgu menolak ke atas. Kemudian, mana datangnya sesaran? Sesaran daripada tangan cikgu Ya. ke kawasan di atas udara ni. Ke atas tu kan. Ya, betul. Bila bola ni melantun ke atas and Betul. then statik pada di atas. Betul. Jadi bola ini kita telah melakukan kerja pada bola ini. Okey. Baiklah. Jadi tapi saya bukan nak lambung je sebenarnya Fan. Kenapa, Saya cikgu? nak main bola sikit. Dah lama ni tak main bola ni. Okey, kita nak sepak bola hari ni. Ya, kita Boleh, sepak bola. cikgu, tak ada hal. Tapi kita sepak slow-slow je lah. Boleh. Perlahan-perlahan saja. Kita cuba. Ini adalah untuk kita demonstrasikan kerja kepada bola itu. Ya, betul tu. Okey, saya mulakan Silakan, Okey. cikgu. Pastikan Ifan tahan Nanti Okey. bola tu ke sana tu. Okey. Okey, Ifan cuba. Ya, saya cuba ya. Okey, sepakan dari Satu, Cikgu tiga. Faiz. Go. Okey. Ya. Okey. Baik. Okey, bila kita cakap berkaitan dengan sepakan bola itu tadi, sebenarnya saya telah menyepak bola ataupun menendang bola dan mengenakan daya pada bola tersebut. Betul? Betul. Jadi bola itu akan bergerak daripada saya ke Ifan, betul tak? Betul. Jadi bila bola itu bergerak, daya dah dikenakan, bola itu ataupun objek itu telah disesarkan, maka berlakulah kerja. Okey. Semudah itu sahaja Ya, konsepnya. mudah je. Betul. Okey, kalau Irfan tahan bola tu daya ke tak, cikgu? Macam mana? Irfan tahan bola. Okey, Ifan tahan bola menggunakan daya apa? Daya apa, cikgu Daya apa, cikgu? Kira bermaksud daya tolakan lah. Daya tolakan, Tapi bukannya betul. Ifan menggunakan tolakan secara kuat. Tapi Ifan tahan. Tapi yes. secara tolakan. Okey, Okey. jadi maksudnya bola tu berhenti. Betul. Jadi bila bola itu berhenti, maksudnya Irfan tidak melakukan kerja. Sebab melainkan kalau Irfan menahan bola tersebut, kemudian bola tu melantun pula. Okey. Bila bola tu melantun, ya betul. Irfan melakukan kerja. Baiklah, faham. Kalau Irfan macam tahan bola itu, statik dekat situ saja, maknanya tiada kerja. Ya, tak ada Tapi kerja kalau dilakukan. Irfan tahan, Irfan sepak balik kepada cikgu, Ya. ada kerja. Ya, betul tu. Faham. Okey, selesai sudah berkaitan dengan bola. Okey. Jadi kita nak pilih alatan yang mana pula yang Irfan rasa Irfan nak cubalah. Irfan rasa steering kereta macam menarik je. Oh, macam menarik kan? Okey. Okey. Sekarang ni, steering kereta ni dia berlainan dengan bola tadi. Okey. Steering kereta ni dia melakukan kerja secara putaran. Yang cikgu cakap tadi. Betul. Okey, cikgu Faham. ambil boleh? Silakan. Okey, berat ni. Ni steering kereta cikgu ni. Ya ke? Cikgu cabut Cikgu tadi. Sempat cikgu cabut sebelum Cabut rancangan sekejap kita. nak buat demonstrasi supaya pelajar-pelajar kita faham. Okey, Nanti saya pasanglah balik. Okey. Baik. Steering ini kalau Irfan perasan kita akan menggunakan torque. Torque itu adalah satu daya. Okey. Daya di mana bila kita memusingkan steering ini, okey, maksudnya steering ini akan berputar, betul? Berputar. Bila berputar ada pergerakan daripada A ke B, betul tak? Betul. Betul. Bila ada pergerakan dan berputar dan kita kenakan daya pada steering ini, maksudnya steering ini ataupun kita melakukan kerja pada steering ini. Macam itulah. Tak Okey. kisahlah dia putar macam ni ke, kan? Kalau bergerak macam tu maknanya adalah kerja yang berlaku. Ya, betul tu. Okey, baik. Itu untuk steering kereta. Okey, ini untuk steering kereta. Baik. Right. Okey, seterusnya kita nak pilih yang mana pula? Yang mana pula? Okey, Irfan nak pilih troli makmal. Troli makmal. Okey. Troli makmal ni lebih mudah untuk difahami kerana selalunya troli makmal ni kita gunakan di dalam makmal untuk pembelajaran pelajar-pelajar. Takkan kita nak bawa kereta masuk makmal. Betul lah tu. Kan? So jadinya troli inilah yang jadi bahan ataupun radas utama dalam melaksanakan amali lah. Okey. Baik. Jadi kita akan cuba ya. Silakan angkat, cikgu. Okey. Berat tak, cikgu? Yang ni tak adalah berat, cuba Irfan pegang. Okey, baik. Okey. Okey. Ini adalah kita punya troli makmal. Baik. Jadi apakah kegunaan troli makmal, cikgu? Okey, sebenarnya troli makmal ni digunakan untuk apa orang kata? Untuk melaksanakan amali di dalam makmal. Okey. Tapi kat sini saya nak demonstrasi troli makmal ni dekat sini supaya kita nak menunjukkan kerja yang dilakukan pada troli makmal ni. Okey. Nak letak kat mana, cikgu? Kita letak sini Okey, je. baik. Okey. Okey, tapi Kita alihkan sedikitlah. kita alihkan sedikit. Baik. Saya nak tolak sedikit je Okey. sebenarnya. Saya nak tolak sedikit. Okey. Sekarang ni troli ini berada dalam kedudukan statik. Statik ni maksudnya pegun. Pegun. Okey, pegun maksudnya tidak bergeraklah. Okey. Bila troli ini tidak bergerak, saya mengenakan daya pada troli ini. Jadi saya tolak. Okey. Troli ini bergerak, betul tak? Betul. Daripada satu titik ke satu titik yang lain. Jadinya troli ini melakukan Kerja. Okey, dia melakukan kerja. So kita melakukan kerjalah pada troli tersebut. Baik. Maknanya konsep ni tadi sama dengan bola lah. Ya, sama je sebenarnya. Baik, faham. Okey, ini untuk troli makmal. Ya. Okey, Irfan
Nak pilih lagi satu boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Pilih je. Banyak sangat barang atas ni. Dumbbell. Dumbbell. Cikgu macam selalu kita workout je kan? Workout selalu, tapi kecundang banyak. Okey, baik. Saya akan ambil dumbbell. Silakan dumbbell. Okey. Berapa kilo cikgu? Ini kalau tengok kat sini, 1.25 dengan 1.25 maksudnya dalam 2.5 lah, 2.5 kilogram. Okey, sekarang selalunya kan nak tanyalah, Irfan pergi gym tak? Tak adalah selalu, tapi adalah sikit-sikit. Tapi tengok betul badan Irfan memang macam orang gym juga kan? Mana ada cikgu, tak ada. Kalau saya memang tak lah kan? Okey, sekarang ni saya nak melakukan kerja. Okey, selalunya orang ataupun orang yang berada di dalam gym, mereka menggunakan dumbbell ini untuk membina otot mereka lah. Betul. Untuk menguatkan otot mereka. Jadi bila mereka mengangkat, mengangkat dumbbell ni kan, dah terasa dah ni. Baru 2 kali ni. Dah terasa dah? Dah terasa dah. Okey, bila mereka mengangkat, maksudnya kedudukan dumbbell ni daripada satu titik ke satu titik bergerak, betul. Jadi apakah daya yang cikgu kenakan pada dumbbell ini? Daya penolakan cikgu? Yes, betul. Daya tolakkan kita. Walaupun nampak macam kita tolak ke tarik sebenarnya kan? Tapi kita tolak sebenarnya. Kita tolak sana. Okey, jadi bila kita tolak, ada sesaran berlaku, maksudnya kita melakukan kerja. Ifan nak cuba boleh cikgu? Boleh, berat sangat ni. Okey. So maknanya dari bawah ni kan, tak ada daya ni kenakan, masih kosong ataupun statik. Betul. Lepas itu kita bawa naik ke atas, ada daya tolakkan. Ya, betul. Okey. Dan apa yang gerakan dari titik A ke B ni adalah dia punya sesaran dia lah. Dia sesaran dia. Okey. So nak pula cikgu kan. Simpan dulu. Saya dah berpeluh-peluh dah ni bila angkat dumbbell ni. Okey. Seterusnya cikgu. Ya. Irfan nak mesin pencincang kertas. Ini paling menarik. Okey. Mesin pengisar kertas pencincang kertas, maafkan saya. Okey. Untuk mesin ni, dia sangat menarik sebenarnya sebab itulah saya pun macam sebab inilah satu-satunya mesin yang cikgu bawa untuk mencincang kertas kan. Okey, sebenarnya cikgu nak minta Irfan cincang kertas kat dalam tu. Boleh? Cincang kertas dalam ni? Okey. Adakah pisau ke nak untuk kita cincang? Tak ada cikgu. Tak ada sebab kita dah ada mesin ni. Tak perlu nak fikir jauh-jauh. Okey, sekarang ni cikgu ambil satu kertas. Okey, baik. Okey, satu kertas ni cikgu nak Irfan cincangkan kertas ini. Boleh? Masukkan. Okey. Saya putarkan ke? Boleh. Silakan. Belerang lah. Okey. Faham. Okey. Okey. Ya, nampak tak? Sebenarnya Irfan tengah buat apa ni? Irfan tengah buat kerja lah, cikgu. Ya, betul. Irfan tengah melakukan kerja. Nampak tak hasil dia? Ni kerja secara putaran cikgu Ya, betul. Cikgu belum tanya lagi. Irfan dah jawab dah. Sebab kita melakukan tu, nampak tadi. Pusing-pusing putaran lah. Ya, betul tu. Okey, sebenarnya cikgu nak cerita sedikit tentang putaran kat sini. Okey, kalau Irfan perasan tadi, Irfan melakukan putaran ni berapa kali? Dalam 5-6 kali. 5-6 kali. Okey, bila Irfan melakukan putaran lengkap sebanyak 5-6 kali, maksudnya Irfan menggunakan bilangan putaran yang lengkaplah sebanyak 5 kali. Jadi untuk istilah pengiraan, kita akan darabkan dengan 5 lah, 5 kali putaran. Tapi itu nanti cikgu akan menerangkan lebih lanjut lah. Sekarang kita sempat lah kan. Boleh, tak ada masalah. Jadi bila Irfan memutarkan pemegang untuk pengisar ni sebanyak 5 kali, kertas ni akan tercincang lah oleh sistem yang berada dalam mesin ini. Jadi kat mana daya yang dikenakan pada mesin ni sebenarnya, Irfan? Dekat situ cikgu. Kat sini. Ya, betul. Bila kita guna daya tenaga kita kan, kita putar kan. Bila kita putar, maksudnya mesin ni dapat menghasilkan kertas yang dicincang. Macam itulah. Itu je sebenarnya. Mudah je sebenarnya. Itulah tu. Konsep. Sebab Cikgu Faiz kita ajar hari ni, Irfan pun dah makin faham mengenai kerja. Dan Irfan nak cuba pula ni cikgu. Set lampu. Okey, set lampu. Boleh Irfan ambilkan set lampu? Boleh. Tak ada masalah. Dengan mentol sekali Boleh. Okey. Macam mana kita nak lakukan ni cikgu? Okey, sebenarnya ini lampu ni sekadar hiasan je. Okey. Sekarang ni apa yang paling pentingnya sebenarnya adalah pusingan lampu tersebut. Okey. Mentol, maafkan saya, mentol. Okey. Pada wire ini. Okey, sekarang ni kita cabutlah ni hiasannya kan. Baik. Okey, kita cabut, kita letak sini dulu.
Okey. Baiklah. Cikgu nak minta Irfan pasangkan mentol pada soket mentol. Okey, Irfan cuba masuk. Okay. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey. So sebenarnya apa yang berlaku kalau Irfan rasa? Okey, dekat sini Irfan rasa ada kerja yang berlaku. Ya, betul. Sebab Irfan memusing atau memutarkan kita punya mentol ni ke dalam soket. Ya, betul. Dan ada sesaran berlaku bila Irfan punya mentol di luar, dimasukkan ke dalam soket. Ya, betul. Betul ke cikgu penerangan Irfan ni? Perfect. Perfect kan? Sempurna. Kalau masuk dalam exam memang boleh bagi full mark. Markah penuh. Markah penuh. Terima kasih cikgu. Itu saja. Itu saja untuk lampu. Itu saja untuk lampu. Dan seterusnya Irfan nak cuba pula untuk botol minuman. Ya, botol minuman. Okey. Botol minuman ni, Irfan nak buka. Okey, Irfan boleh buka. Cuba Irfan buka botol minuman tu. Tapi jangan minum. Kita kan puasa. Kita puasa. Ramadan. Ramadan. Okey. Irfan buka. Okey. Sekarang bila Irfan buka, Irfan tutup balik. Tutup balik. Okey. Pusing. Okey. Soalan yang sama juga yang cikgu akan tanya pada Irfan, adakah Irfan melakukan satu kerja? Ya, cikgu. Ya, macam mana hadirnya kerja kat situ, Irfan? Kalau kerja dekat sini, pertama sekali daya ni datang apabila Irfan putarkan penutup botol ini. Penutup botol, betul. Okey, itu daya. Dan sesaran pula Irfan mengambil penutup botol daripada botol ini dan keluarkannya ke tempat yang lain. Macam salah. Okey, sesaran tu sebenarnya kalau untuk objek yang berputar, Irfan kena faham kat sini Contoh saya ambil steering tadi Baik. Okey, sebab steering ni dia diameter dia lebih besar. Okey, bila cikgu putarkan sesaran ni ataupun objek ini, steering ini daripada A kepada B contohnya kan, daripada tangan kanan cikgu putar sampai sebelah. Okey, berapa sudut darjah yang cikgu gunakan untuk memutarkan ni? 180. Ya, betul. 180. Jadi 180 tu kita gunakan sebagai sesaran. Okey. Kita tak gunakan kita angkat letak tak. Faham. Jadi bila kita putarkan, kita menggunakan 180 darjah kan untuk sesaran dia. Tapi 180 tu adalah darjah kan, sudut darjah. Kita kena tukarkan dulu ke dalam radian. Radian. Maafkan saya. Dalam unit radian. Bila kita dah tukar kepada dalam unit radian, baru kita selesaikan seperti biasa. Okey, baiklah. Tapi kalau untuk botol ni cikgu, datang mana pula dia punya darjah ni kat situ? Darjah tu di sini botolnya. Silakan. Okey, darjahnya contohlah kan, kalau saya memegang botol macam ni saya memegang botol macam ni and then saya putar dah ketat. Saya longgar kan. Saya putar, maksudnya ibu jari saya ni daripada sini ke sini. So maksudnya 180 juga, betul? Jadi bila 180 darjah sudut darjah yang kita buat, jadi itulah yang kita gelarkan ataupun kita jadikan dia sebagai sesaran untuk kerja. Tapi kerja ini dilakukan oleh torque. Betul. Sebab dia menghasilkan putaran. Okey, baiklah cikgu, terima kasih kerana mengajar Irfan dan penonton rumah mengenai aplikasi kerja dalam kehidupan seharian. Macam-macam benda dah kita pegang tadi kan cikgu? Betul. Dan lepas ni jangan lupa untuk menggunakan gel pembersih kuman sebab kita kena putuskan rantai COVID-19. Dengan itu kita akan berehat dulu. Kita kembali selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya Irfan Syamil dan Cikgu Faiz dan rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita masih belajar mengenai kerja hari ini. Dan sebelum kita teruskan cikgu, apakah perkara yang cikgu ingin ajarkan kepada kami semua? Dipersilakan. Okey, baiklah Irfan. Untuk segmen kali ini, cikgu nak memberitahu ataupun menerangkan kepada Irfan dan juga penonton-penonton apakah aktiviti-aktiviti yang selalu kita buat tapi sebenarnya aktiviti itu tidak dikelaskan sebagai kerja.
Okey, faham. Sebab tadi kita dah tengok kan aktiviti-aktiviti ataupun peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk menentukan kerja, betul? Itu di mana ada daya dan juga sesaran. Sesaran, ya betul tu. Tapi kalau aplikasi untuk aktiviti ni tiada dua elemen itulah. Ya, dia mungkin ada salah satu. Dia maksudnya tak lengkap lah. Baik. Tak lengkap. Jadi yang pertama. Okey, yang pertama. Kita ada beg kat bawah ni. Okey. Cikgu akan ambil beg ni. Silakan. Okey. Cikgu akan ambil beg. Kemudian cikgu akan gendong beg ni. Okey. Selalu ni pelajar-pelajar sekolah ni buat ni kan. Betul. Betul tak? Kadang-kadang pekerja-pekerja office pun yang bawa laptop semua buat macam ni lah. Saya pun gendong sebagai beg. pelajar universiti ada juga buat benda ni. Pelajar-pelajar universiti. Okey. Selalunya cikgu letak beg. Selalunya kalau kita ambil beg ini, daripada bawah ke atas, adakah kita melakukan kerja? Secara mata kasarnya Irfan rasa ada sebab ada daya yang digunakan. Ya, betul. Okey. Ada daya yang digunakan. Daya apa tu, Irfan? Daya penarikan. Daya, yes, betul. Daya tarikan. Daya tarikan, betul. Kita tarik beg ini ke atas, betul. Betul. Dan beg ini bergerak daripada satu point ataupun satu titik ke satu titik. Jadinya, beg ini jadinya cikgu melakukan kerja pada beg ini. Okey. Kemudian cikgu ni nak gendonglah beg ni. Cikgu gendong beg. Kemudian cikgu gendong beg, cikgu jalan. Cikgu jalan daripada A ke sana. Cikgu jalan Cikgu jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam tu. Macam tu. Okey. Cikgu patah balik Patah balik. Okey. Adakah cikgu melakukan kerja? Irfan rasa macam tak ada. Kenapa, Irfan? Sebab cikgu berjalan sahaja. Okey. Okey, macam cakap tadi, kalau Irfan tidur sambil berjalan, tak ada kerja. Okey. Itu samalah konsepnya. Tapi Irfan, cikgu menggendong beg. Okey, faham. Macam mana tu? Cikgu gendong beg ni, cikgu tahan ni dengan cikgu menolak beg ni kan. Daripada beg ni jatuh, cikgu menolak ke atas kan. Jadi macam mana? Tapi cikgu jalan. Okey. Irfan pun kurang pasti. Mungkin cikgu boleh jelaskan? Okey, cikgu boleh jelaskan. Okey, bila cikgu mengangkat beg tadi, cikgu mengangkat daripada bawah ke atas, betul, kita melakukan kerja. Sebab dia daripada A ke B, pergerakan dia. Tetapi, bila cikgu dah gendong beg ni, and then kemudian cikgu jalan daripada satu titik ke satu titik yang lain, cikgu sebenarnya tidak membuat kerja. Kenapa? Okey, sebabnya kalau Irfan perasan, daya yang cikgu kenakan pada beg ini dari mana ke mana? Daya atas ke bawah? Dari bawah ke atas kan? Bawah ke atas. Sebab kita menolak beg ni kan? Dari bawah ke atas. Kemudian cikgu jalan ke mana? Cikgu jalan ke sana. Betul. Cikgu jalan secara mengufuk. Bila jalan secara mengufuk, bermakna arah daya ke atas dengan arah sesaran tidak sama. Tidak sama. Jadi, bila tak sama, kita tak boleh nak cakap cikgu menggendong beg, cikgu buat kerja. Tidak boleh. Okey. Sebab arah berbeza. Kalau cikgu jalan ke atas, betul. Cikgu boleh merangkak ke atas ke kan? Betul lah tu cikgu buat kerja. Okey, tapi kalau cikgu jalan mengufuk macam tadi, tiada kerja lah. Tiada kerja dilakukan. Arahnya berbeza. Ya, betul tu. Faham. Itu yang pertama. Okey. Contoh yang kedua, selalulah kan, Irfan pernah pergi restoran tak untuk makan? Pernah selalu. Pernah. Buka puasa tak, kan? Pelayan-pelayan ataupun waiter bawa dulang. Betul. Bawa dulang. Okey, beri Irfan bagi cikgu dulang. Okey, dipersilakan. Okey, ni contohlah. Cikgu restoran mana cikgu? Restoran Cikgu Faiz. Cikgu Faiz. Restoran Cikgu Faiz. Baik. Okey, sekarang ni cikgu mengangkat kan daripada bawah, cikgu angkat talam ini. Adakah cikgu melakukan kerja? Ya, betul. Sebab daripada bawah ke atas adalah satu pergerakan sesaran. Betul. Okey, kemudian cikgu menolak ke atas. Jadi cikgu menggunakan daya, betul? Betul. Okey. Jadi sekarang ni persoalan cikgu, kalau cikgu pegang talam macam ni, kemudian cikgu langkah ke hadapan dalam beberapa langkah. Okey. 1 2 3 4. Kemudian cikgu undur baliklah. Okey, cikgu undur balik. Adakah cikgu melakukan kerja sekarang ni? Tidak. Kenapa tu, Irfan? Sebab cikgu bergerak arah yang lain. Arah yang lain dengan arah daya. Betul. Maksudnya, arah daya yang cikgu kenakan pada talam ini adalah ke atas. Kemudian arah daya, arah sesaran adalah ke hadapan secara mengufuk. Jadinya berbeza arah, betul. Jadi bila berbeza arah, kita tak boleh gelarkan ataupun gelarkan aktiviti ini sebagai aktiviti kerja. Okey. Maknanya daya untuk kita mengangkat sesuatu barang itu dan arah yang kita ingin menuju kena arah yang sama. Ya, betul, kena arah yang sama. Kalau tidak, kita dapat klasifikasikan sebagai kerja. Ya, betul. Okey, baik. Kita dah faham dah. Okey. Okey. Jadi Irfan, sekarang ni Irfan nak tak kalau cikgu saya minta
kita buat eksperimen sikit. Mesti dah cikgu. Kalau kita belajar mengenai fizik atau sains ni, mestilah ada eksperimen. Ya, betul tu. Okey, eksperimen ni mudah je dan simple je. Okey, sebelum tu cikgu nak minta kebenaran untuk berada di sinilah. Okey. Kemudian sekarang ni ini kita punya ni cuba Ifan letak sana jap. Okey, lindung je. Okey. Sekarang ni Ifan nampak apa yang ada di atas meja ni untuk radas eksperimen. Dekat sini Ifan nampak ada kaki retot. Ya, betul, kaki retot. Ini namanya kaki retot. Dan Ifan ada nampak neraca spring kat sini. Ya, betul, neraca spring. Dan juga pemberat. Ya, betul tu, beban pemberat lah. Yes. Okey, dan satu lagi Irfan terlupa ni. Irfan tak apa perasan. ni nama dia, cikgu? Mana Irfan? Ni? Ini adalah takal. Takal. Kita punya takal. Sebenarnya apa fungsi takal ni Irfan? Fungsi takal ni untuk kita menggerakkan pemberat kita, cikgu. Okey, menggerakkan betul. Tapi sebenarnya fungsi asas takal dicipta adalah untuk memudahkan pekerjaan. Betul tu, cikgu. Sebab kalau tak ada takal, susah kita nak buat kerja, orang kata. Betul. Contohnya kalau kita angkat barang di kawasan, orang kata apa? Industri kan? Betul. Betul tu. Faham. Okey, bila kita angkat barang, bila kita menggunakan takal, kita akan mudahkan kerja. Okey, sebelum tu, cikgu nak minta Irfan untuk menarik neraca spring ini pada ketinggian yang cikgu akan kata nantilah. Okey, boleh. Kita akan buat ketinggian dia dalam 10 cm. 10 cm. Okey, 10 cm. Okey. Rahim. Okey. Saya lagi sekali. Okey. Alright. Okey, stop. Okey. Kat situ apa bacaan yang Irfan dapat? 2.2. Okey, 2.2. Okey, Irfan boleh lepaslah. 2.2 Newton. Newton, betul. Kita alihkan sikit. Ya, alihkan sikit. Kita bagi 2.2 Newton. Okey, 2.2. Kat sini. Okey. Alright, Irfan boleh letak balik. Baik. Kemudian kita sebenarnya nak kira lah. Kita buat eksperimen ni mudah. Lepas tu kita nak kira lah kan. Ini ada formula ni juga. Ada formula dia. Okey, seperti yang Irfan tahu yang cikgu terangkan tadi kan. Formula untuk kerja secara linear. Okey. Apa formula dia? Work ataupun W. W bersamaan dengan force ataupun daya. Force. Okey. S. Sesaran. Okey, sekarang ni cikgu tanya Irfan, berapa nilai force ataupun daya yang Irfan tarik tadi tu? 2.2. Okey, 2.2 Newton betul. Okay, 2.2. Kemudian sesaran kita berapa jarak beban tu? 10 cm, betul. Okey, tapi 10 cm tu dalam unit sentimeter. Kita kena tukar kepada SI unit dia iaitu meter lah. Standard dia. Okay. So kalau 10 standard 0.1 lah. 0.1. Okey. 0.1. Okey. Jadinya kita darab sahaja. Okey, kita darab sahaja, dia akan jadi 0.22. Betul ke Irfan? Macam ada benda tak cukup, cikgu. Apa tu? SI unit. Ya, SI unit. Ya, pandai-pandai SI unit. Rasa saya SI unit kita ni apa, Irfan? Joule. Betul. Tadi cikgu cakap tadi. Ya. Joule. J besar. J Irfan, besar. bukan J kecil. J kecil tu jambu. J besar ni adalah Joule. Okey, J kecil tu jambu. Kalau masukkan dalam exam, salah tu. Tak dapat markah nanti. Ya, betul tu. Okey, cikgu. Ini untuk pemberat kita yang ada 3. Kalau kita buang satu pemberat, boleh tak, cikgu? Kita cuba. Kalau kita buang satu pemberat, kalau kita cuba, okey, kita cuba satu lagi. Okey, kita cuba buang pemberat. Okey, kita minta Irfan tarik semula. Tapi dalam panjangnya 10 cm lah. Baik. Okey, berapa Irfan? Stop. 1.2. Okey. Kalau Irfan lagi sekali, tengok, cikgu boleh tak? Kita nak tunjuk kepada adik-adik Oh, rumah. boleh. Tak masalah. Okey, kalau kita pusingkan ke sana sikit, bacaannya adalah 1.2 Newton. Okey, maksudnya tadi 2.2 betul? Betul. Okey, kita buat balik. W bersama dengan force sesaran S. Okey, force dia berapa? 1.2. 1.2 darabkan dengan 0.1. Okey, jadi berapa? 0.12. Betul ke? Salah. Salah lagi. Apa yang salah je ni? SI unit. Yes, betul. SI unit kita adalah J besar Joule. Kalau kecil, cikgu cakap apa tadi? Jambu. Okey, cikgu. Itu saja. Baiklah, terima kasih banyak untuk segmen ketiga ini. Kita dah belajar cara untuk mengira kerja itu menggunakan formula yang disediakan, iaitu work sama dengan force didarabkan dengan sesaran. Okey. Kalau macam itu, kita berehat dulu, kembali selepas ini.
Didik TV KPM. Kembali bersama saya dan Cikgu Faizan Rancangan Mahir di Didik TV KWM. Cikgu, nampak gayanya kita sampai ke penghujung rancangan lah, Cikgu. Ya ke? Alah, dah nak habis lah, Cikgu. Itulah, sejam tu nak habis lah. Banyak lagi sebenarnya nak cakap ni. Kalau macam tu, Cikgu teruskan dan inilah segmen di mana kita akan rumuskan tentang apa yang dibelajar untuk hari ini. Silakan, Cikgu. Okey. Jadinya secara rumusan je lah cikgu akan menerangkan pada Irfan. Okey, sebenarnya kerja yang kita lakukan di rumah ataupun di mana-mana, sebenarnya kadang kita tak sedar kita melakukan kerja ataupun kita tidak melakukan kerja. Okey, jadi bila kita dah belajar konsep fizik iaitu kerja dalam sistem mekanik ini, setidak-tidaknya kita akan dapat mengenal pasti apakah aktiviti yang dikategorikan sebagai kerja. Macam tu. Jadi Fan, kita ulang balik kita ulang balik secara rumusnya yang kita tahu bahawa kerja dalam sistem linear adalah hasil darab di antara daya dan juga sesaran. Dan yang kedua, kerja dalam sistem yang berputar ataupun objek yang berputar adalah hasil darab di antara torque dan juga theta. Dia punya sudut darjah dia. Okey. Dan SI unit ni, Cikgu? SI unit dia kita jangan lupa. Sebab kalau dalam exam, dalam peperiksaan tanpa SI unit memang kita akan salahkan. Bukan salah, memang salah. Memang salah. Jadi tak dapat markah langsung. Ya, tak dapat markah. Mungkin dapat markah bahagian atas. Kita tak tahu. Jadi kita pelajar jangan lupa untuk meletak unit dia adalah joule. Okey, faham. Itu antara 3 aspek penting lah. Dia punya formula dan juga SI unit kalau kita nak tulis dalam peperiksaan nanti. Ya, betul. Dan Cikgu berbalik kepada eksperimen yang kita lakukan tadi. Okey. Ifan nak tanya, Cikgu, apakah hubungan antara daya dan juga sesaran? Okey. Sekarang ni kita tengok kita tengok balik daya dan sesaran tadi. Kita tengok pada cikgu punya board ni iaitu work bersamaan dengan force darab dengan daya darab dengan sesaran. Jadi apa hubungan daya dan juga sesaran? Irfan rasa kalau tiada force, adakah objek itu berlaku pergerakan? Kalau tiada force? Tidak. Tidak. Maksudnya objek itu akan berada dalam keadaan yang statik. Statik, betul. Tapi kalau kehadiran force ataupun daya, objek itu mungkin akan tertarik ataupun tertolak. Betul. Jadi bila ada force bermakna adalah sesaran. Ada sesaran. Jadi apa hubungan dia? Itulah hubungannya. Kalau kita lakukan eksperimen, Cikgu, kita mesti ada pemboleh ubah manipulasi dan sebagainya, betul kan? tu. Jadi untuk eksperimen ni macam mana, Cikgu? Okey, untuk eksperimen ni kita tahu masa kita menjalankan eksperimen tadi kita punya pemboleh ubah manipulasi itu adalah bacaan neraca spring tadi lah. Ya, bacaan neraca spring ni adalah daya. Betul, daya yang dikenakan. Sebab kita nak menguji daya, kan? Maafkan saya. Untuk yang manipulasi, yang kita ubah-ubah, macam tadi, eksperimen tadi sebenarnya kita tidak ada manipulasinya kerana kita hanya mengukur bacaan Newton, bacaan daya. Dan apa yang ada adalah kita pastikan beban kita ini berada dalam ketinggian 10 cm. Jadi bila kita dapat bacaan spring ni, bacaan neraca spring ini dalam unit Newton, maknanya kita dapat pemboleh ubah bergerak balas lah kat sini. Pemboleh ubah bergerak balas. Faham. Jadi kat sini kita dah malarkan, tapi sebab kita tidak membuat repetition ataupun pengulangan amali. Contohnya macam perbezaan berat, kan? Tapi tadi kita ada buat perbezaan berat, kan? Maksudnya apa yang kita ubah?
jumlah pemberat tu. Jumlah pemberat. So maksudnya beban kat sini yang kita ubah. Jadi kat sini adalah manipulasi. Pemberi ubah manipulasi yang Saya nak tanya cikgu. Ya saya. Kalau kita naikkan atau kurangkan daya, apakah kesannya kepada sasaran itu? Okey, sasaran ni. Okey. Sebenarnya kita tak tengok secara logik akal logik akal kita fikir kalau kita memukul suatu objek dengan keadaan yang kuat. Okey, adakah objek itu melantun dekat? Tak. Objek itu akan melantun jauh, betul? Betul. Bila dia melantun jauh, bermaksudnya bila daya dikenakan yang kuat, bertambah daya, bermaksud sasaran pun akan bertambah. Okey, tetapi bila daya bertambah, sasaran bertambah, apa yang berlaku pada kerja? Nilai kerja akan bertambah juga lah. Bertambah, betul. Okey. Itu adalah apa yang kita belajar hari ini. Ya, betul. Cara untuk kita mengira kerja sebagai langkah dalam kerja dalam sistem mekanik. Ya, betul. Okey, cikgu. Sebelum kita bahas sedikit tips dari cikgu, silakan. Okey, tips daripada saya untuk belajar ke? Untuk belajar. Untuk belajar. Okey, untuk belajar, yang pertama sebagai seorang pelajar kita kena follow the flow je. Follow the flow. Sebab kita belajar kan. Betul. Bila kita belajar kita follow the flow apa yang telah dirancang pada kita. Maksudnya kita dah belajar masuk kelas belajar dah kata belajar kan. Macam itulah belajar. Kalau kita dah follow the flow, follow the flow maksudnya kita akan ikut apa yang telah ditetapkan, insya-Allah kita akan berjaya. Itulah yang paling penting sekali, kita kena menanam minat dalam apa benda yang kita belajar betul pun. tu. Yes, betul. Kalau tak minat susahlah. Ya, susah. Okey, susah baiklah. untuk kita hadamkan benda tu. Itulah cikgu. Terima kasih banyak Cikgu Faiz kerana bersama saya dan penonton di rumah pada hari ini mengajar kami tentang kerja untuk subjek TVET menengah atas. Kita akan kembali di rancangan Mahir di TV KPM pada esok hari pukul 2 hingga 4 macam biasa. Dan sehingga itu berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih cikgu. Selamat berbuka. Selamat berbuka juga. Okey.